Taurat bagi orang-orang Yahudi adalah merupakan set kompilasi 5 buah buku yang dipercayai telah ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam. Ia adalah merupakan bahagian pertama dan bahagian yang paling penting dalam Tanakh, yakni Bible bagi orang-orang Yahudi, serta 5 buah buku pertama yang terdapat dalam Bible orang-orang Kristian. Namun begitu, tidak ramai yang mengetahui bahawa terdapat versi lain bagi set 5 buah buku ini yang diimani serta disucikan oleh kelompok penganut agama Samaritan yang mempunyai hubungan yang rapat dengan agama Yahudi. Dalam video kali ini, akan diperlihatkan 4 perbezaan masyhur yang wujud antara kedua-dua Taurat versi penganut agama Yahudi dengan Taurat kelompok penganut agama Samaritan. Disebutkan sebagai Torah dalam bahasa Ibrani, dokumen Taurat juga turut dirujuk dengan 2 nama yang lain, iaitu Chumash yang bermaksud yang 5 dan Pentateuch yang bermaksud 5 scroll. Hal ini adalah kerana ia terdiri daripada 5 buah set buku atau dokumen berbentuk scroll, yakni buku Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Pada hari ini, terdapat 2 versi yang wujud bagi dokumen yang dirujuk sebagai Taurat ini, iaitu versi yang diimani oleh orang-orang Yahudi, yakni Taurat atau Chumash daripada teks Masorah, dan versi yang diimani oleh kelompok penganut agama Samaritan yang disebutkan sebagai Samaritan Pentateuch atau Taurat Samaritan. Menurut ilmuwan Samaritan, Benjamin Sedaka, terdapat kira-kira 6,000 perbezaan yang boleh didapati wujud antara Taurat orang-orang Yahudi dengan Taurat versi kelompok penganut agama Samaritan. Berikut adalah 4 perbezaan masyhur yang signifikan yang terdapat antara kedua-dua Taurat Yahudi dengan Taurat Samaritan. Pertama, hari Tuhan siap menciptakan langit dan bumi. Dalam Taurat Yahudi, dinyatakan bahawa hari di mana Tuhan siap menciptakan langit dan bumi adalah pada hari ke-7, dan kemudian pada hari yang sama juga Tuhan dikatakan telah berehat. Taurat Samaritan walau bagaimanapun memungkiri pernyataan ini apabila menyatakan bahawa hari di mana Tuhan siap menciptakan langit dan bumi adalah pada hari ke-6, dan hanya pada keesokan harinya iaitu hari ke-7 barulah Tuhan kemudiannya berehat. Kedua, deskripsi tentang Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah merupakan anak sulung kepada Nabi Ibrahim melalui isteri kedua baginda iaitu Hajar. Dalam Taurat Yahudi, Nabi Ismail walau bagaimanapun telah dipaparkan dengan satu pemaparan watak yang buruk, iaitu baginda dinyatakan sebagai seorang lelaki yang ganas dan kasar perilakunya, sama seperti seekor keldai liar. Pemaparan watak yang buruk ini walau bagaimanapun tidak terdapat dalam Taurat Samaritan, di mana dalam versi Taurat Samaritan, Nabi Ismail sebaliknya dinyatakan sebagai seorang insan yang subur, yakni bakal memperolehi banyak zuriat keturunan. Ketiga, isi kandungan 10 perintah. 10 perintah atau The Ten Commandments adalah merupakan 10 buah arahan yang terkandung dalam bab ke-20 buku Keluaran dan bab ke-5 buku Ulangan. Bagi orang-orang Yahudi, 10 perintah dikira bermula daripada apa yang dinyatakan dari ayat kedua hingga ayat 14 bab 20 buku Keluaran serta ayat 6 hingga ayat 18 bab 5 buku Ulangan. Adapun begitu, bagi golongan Samaritan pula, 10 perintah dikira bermula dari satu ayat selepas daripada ayat di mana ia bermula bagi orang-orang Yahudi, iaitu dari ayat 3 bab 20 buku Keluaran dan ayat 7 bab 5 buku Ulangan. Hal ini adalah disebabkan dalam Taurat Samaritan terdapat ayat tambahan selepas daripada ayat 14 bagi bab 20 buku Keluaran dan ayat 18 bagi bab 5 buku Ulangan yang tidak terdapat dalam Taurat Yahudi, yang mana ia turut dikira sebagai sebahagian daripada 10 perintah dan merupakan perintah yang terakhir. Ayat tambahan yang merupakan perintah terakhir tersebut adalah ayat yang mengandungi perintah supaya dibangunkan rumah Tuhan di atas gunung Gerizim. Keempat, tempoh Bani Israel menetap di Mesir. Dalam ayat ke-40 bab 12 buku Keluaran Taurat Yahudi, dinyatakan bahawa tempoh masa Bani Israel tinggal di Mesir adalah selama 430 tahun. Hal ini walau bagaimanapun berbeza dengan Taurat Samaritan, kerana dinyatakan dalam ayat yang sama bagi versi Taurat Samaritan, tempoh masa Bani Israel dan bapa-bapa mereka tinggal di kedua-dua Kanaan dan Mesir adalah bertempoh selama 430 tahun. Justeru, ini membawa maksud bahawa menurut Taurat Samaritan, tempoh Bani Israel tinggal di Mesir tidaklah sampai sehingga 430 tahun, seperti yang dinyatakan oleh Taurat Yahudi. Tetapi sebaliknya,
Ia adalah kurang daripada itu kerana tempoh 430 tahun adalah termasuk semenjak daripada zaman generasi pertama Bani Israel, iaitu ketika 12 orang anak Nabi Yaqub masih lagi tinggal di Kanaan sebelum mereka kesemuanya berpindah ke Mesir akibat kemarau. Berdasarkan daripada perbezaan yang telah ditunjukkan, adalah sesuatu yang tidak dapat dinafikan bahawa sememangnya terdapat perbezaan antara Taurat versi Yahudi dengan Taurat versi Samaritan. Masyarakat Yahudi dan Kristian yang berpegang dengan Taurat versi Yahudi berkemungkinan akan menyatakan bahawa Taurat versi Samaritan adalah palsu dan merupakan satu dokumen yang telah diubah suai oleh tangan manusia. Namun begitu, adalah tidak mudah untuk menyatakan sedemikian kerana berdasarkan kepada penemuan scroll Laut Mati yang berusia jauh lebih purba usia teksnya, terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahawa sebahagian daripada perkara berbeza yang dinyatakan oleh Taurat versi Samaritan adalah perkara yang turut sama tercatat dalam scroll Laut Mati. Hal ini membuktikan bahawa baik sama ada Taurat Yahudi maupun Taurat Samaritan, kedua-duanya mengandungi perkara yang telah diubah suai, dibuktikan daripada teks Taurat yang terkandung dalam manuskrip-manuskrip scroll Laut Mati yang jauh lebih tua usianya. Firman Allah dalam Al-Quran yang bermaksud, kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka, lalu mengubah kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka. Kemudian mereka berkata, ini ialah dari sisi Allah, supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka, kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu. Surah Al-Baqarah ayat 79.